Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang menganalisis untuk PJ, BP, USD. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Hari ini hari Isnin, minggu pertama, hari pertama untuk kita trade. Untuk hari ini, mari saya akan membuat analisa untuk PJ, BP, USD ya. Dia macam biasa. Okey. Jadi untuk GBP ni kita telah melalui fasa iaitu fasa NFP pada minggu lepas, dan kita melihat nampak gayanya NFP telah memihak kepada USD, di mana data yang keluar adalah baik. Itu menunjukkan ekonomi kepada USD nampaknya dalam keadaan baik lah, di mana data NFP ini dia mengandungi banyak perkara. Selain daripada data NFP itu sendiri, dia juga mengeluarkan data untuk unemployment, dan di sini menunjukkan bahawa kadar pengangguran di USD sudah semakin berkurangan, maksudnya ramai yang sudah bekerja. Jadi dengan mereka sudah banyak bekerja, berkurangnya pengangguran, maka duit pun jadi makin banyak. Bila duit makin banyak, mereka pun banyak berbelanja. Bila banyak berbelanja, jadi banyaklah pendapatan negara, terutamanya dari sudut cukai. Jadi pendapatan negara banyak. Bila pendapatan negara banyak, jadi lagi banyaklah dia orang akan berbelanja. Jadi itu secara logik di dalam ekonomi sahaja. Okey, jadi kita nak trade pun kita tengok berdasarkan chart. Tengok GU turun, maka jelaslah menunjukkan USD memang tengah kukuh lah ya. Okey, baik. Jadi minta maaf, pada minggu lepas kita bagi signal untuk buy masa NFP itu. Kita tak sangka juga dia turun. Sebenarnya saya jangkakan dia membuat kenaikan, kerana pada hari Khamis, kalau anda tengok CS hari Khamis pada minggu lepas, dia close sebagai bullish. Bullish tu pun bukan bullish kaleng-kaleng, bullish engulfing juga. Sebab itu saya jangkakan dia buy. Okey, tapi tak mengapa. Jadi kita fokus untuk hari-hari yang seterusnya. Maka berikut merupakan analisis daripada saya. Jadi saya jangkakan GU ni, kalau kita tengok pada weekly pada weekly jelas menunjukkan dia ada dua zon utama lah, yang boleh kita jadikan arah tuju. Arah tuju di bawah ini yang saya tandakan ini merupakan arah tuju. Sekiranya anda sell untuk GU. Dan di weekly kita melihat juga daripada CS Bull yang berlaku sepanjang minggu, daripada Isnin sampai hari Khamis, dan hari Jumaat dia close sebagai bearish, menunjukkan seller banyak dalam pasaran pada minggu lepas. Jadi di atas ini pula merupakan zon untuk target sekiranya anda buy pula. Maksudnya kalau anda buy, anda boleh target untuk TP di area atas. Jadi ini dua zon utama lah yang menjadi dia punya hala tuju. Jadi untuk minggu ini saya jangkakan dia akan membuat penurunan. Okey. Jadi saya telah tandakan zon di area atas, iaitu untuk kita entry. Jadi di sini merupakan tempat yang paling menarik lah untuk kita sell.
Namun begitu, kalau mengikut kita punya, bukan kita, saya punya logik akal saja, kalaulah CS naik sampai ke atas itu menunjukkan buyer tengah menguat pula. Itu yang menjadi masalahnya. Di mana kalau ikutkan buyer tengah kuat, buat apa kita sell kan? Sebab dia dah sampai ke atas tu, menunjukkan dia kuat. Itu je yang jadi masalah. Sebab itulah selalunya saya fikir sukar untuk kita mengikuti gerakan trend ini. Sebenarnya kadang-kadang kita ni entry melawan trend. Kita nak ikut trend tapi sebenarnya kita entry melawan trend. Contoh kalau sekarang ini ini CS tengah pun turun. Kalau kita sell, barulah betul. Itu barulah entry yang mengikut trend. Tapi entry pada sekarang ini. Cuma bagi saya, kalau kita entry sell sekarang ini, yang menjadi masalahnya, price tu sudah pun turun terlalu jauh. Jadi price pun dah murah. Agaknya bagi saya tidaklah berapa berbaloi untuk kita sell buat masa sekarang. Sebab price sudah terlalu murah. Dan kebiasaannya kalau price GBP sudah terlalu murah, kos untuk membeli GBP itu sudah menjadi terlalu murah. Bukan terlalu lah, nak kata terlalu sangat tu taklah terlalu sangat. Adapun kalau kita melihat dengan penuh teliti, GBP USD ini mempunyai tengah berada dalam keadaan ranging. Dia bermain hanya di kawasan 39 dan 38 sahaja. Okey, itu secara teori yang boleh kita nampak. Jadi apa yang saya beritahu ini, saya harap anda semua boleh faham sekurang-kurangnya, memahami apa sebenarnya logik-logik di sebalik pergerakan price itu. Okey, baik. Jadi saya sebenarnya jangkakan dia akan membuat penurunan lagi lah. Jadi mungkin gerakan akan berbentuk seperti berikut A, B, C. Okay? C akan ditarget sampai ke bawah inilah zone weekly tadi. Okey, jadi kita fokus kepada sell dahulu. Apa hal untuk hari ini? Dengan kerana kita nak mengikut trend. Mengikut trend. Jadi mana nak kata kita nak sell, fokus sell sahaja, rasanya amat merugikan kerana kawasan B di atas itu pun agak-agaknya amat jauh juga. Okey, baik. Tapi tak mengapa. Okey. Kita pun ada zone di area sini. Zone ini merupakan zone sideway yang kecil di area bawah ini. Di minima kalau anda hendak sell, pada firasat saya mengatakan B mungkin juga boleh berada di area sini sahaja. Boleh berada di sini sahaja, di area 38 tu B mungkin di sini. Jadi B ada kemungkinan di sini ataupun di sini. Okey. Baik, jadi A, kalau kita dah tahu B di area atas, jadi mungkin kita boleh buy dahulu. Kat mana kita nak buy? Mari kita tengok sama-sama kat mana sebelum dia nak sampai ke bawah tu. Okey, baik. Di sini kita ada dua zone. Di area sekarang sudah ada zone di area sekarang ini. Okey, dan okey, sini shadow dia. Okey. Shadow dia. Okey, zone di bawah ini belum lagi dipecahkan. Okey, belum lagi dipecahkan. Jadi kemungkinan A memang boleh berlaku naik ke atas lah buat masa sekarang. Boleh berlaku. Sama ada kita entry sekarang ini, buy, ataupun kita tunggu lagi dia bawah lagi di area sini. Cuma jangkaan saya untuk hari ini adalah dia memang akan membuat penurunan lagi untuk hari ini. Okey, jadi mungkin di area sini paling cantik.
sebab ada Fibo 161 confluence untuk kita buy. Area sekarang pun ada juga ada confluence area Fibo, iaitu Fibo 100 breakout. Okey, jadi A mungkin boleh berada di bawah lagi ataupun A berada di atas cuma mungkin hari ini akan naik dahululah. Biasalah hari Isnin memang dikatakan paling terkenal dengan CS retracement. Biasanya dia akan membuat retracement dahulu. Biasanya hari Isnin selepas dia membuat satu gerakan yang besar. Jadi baik, jadi ramai saya rasa yang tengah terciduk untuk pay gold sebab gold telah turun memang gila-gila ceng memang gila-gila ceng. Area TP 423 saya pun sudah pun sampai ke bawah. Sampai ke bawah ini. Jadi di bawah ini kelihatannya telah berlaku sedikit rejection dan dia cuba untuk naik. Cuma secara keseluruhannya memang akan ada ramai orang akan buy untuk pay gold ini. Cuma untuk hari ini kelihatannya dia telah pun membuat penurunan dengan pantas tanpa ada retracement untuk gold kalau ada yang berminat untuk trade gold lah. Bukan ada yang berminat, memang ramai pun yang berminat untuk trade gold ni dia mencari memang nak buy lah kan. Kalau dah tengok di bawah ini kita ada satu zon. Adakah zon ini telah dipecahkan ataupun mendapat sharp entry? Mari kita tengok dahulu bagaimana. Okey, ini untuk pembelajaran sahaja. Okey. Tidak, dia bawah lagi. Kat bawah ini sampai bawah ini 1687. Zon mana dia ambil ni Zon mana dia ambil? Mari kita tengok. Dia ambil di area bawah ini guys. Di bawah ini, di area bawah ini dia ambil zon kat bawah ini. Jadi kalau ada yang perasan zon kat bawah tu, maka sedaplah makan Memang sedaplah makan. Dapat kira macam price akar lah price akar. Kalau daripada 1686 itu sampai sekarang hold, boleh tahan juga 500 pip 500 pip dah dapat. Okey, baik. Jadi gold ni ada kemungkinan besar akan meneruskan penurunan kekuatan dia pun memang kuat, cuma tidak ada tempat yang menarik lah bagi saya untuk entry gold untuk hari ini. Hari ini tidak ada yang menarik. Di H1 pun tidak ada zon. Kalau zon atas ini zon yang terlalu tinggi, walaupun masih berada dalam area Fibo. Di area atas cuma dah Fibo ke atas ni dah ujung-ujung tanduk saja. Saya rasa tak berapa sesuai untuk sell di area atas tu lah. Jadi untuk gold bagi saya relax dulu. Kita tengok esok hari bagaimana Okey, tapi kita macam saya ni lebih fokus kepada GBP USD lah. GBP USD. Jadi untuk kesimpulannya, GBP USD kita target untuk sell secara keseluruhannya. Target untuk entry adalah di area 39088 untuk sell yang paling terbaik okey. Jadi mungkin kita boleh buy dahulu. Mungkin saya akan buy dahulu untuk pay GBP USD ni sampai ke 39. Di 39 nanti saya akan sell pula untuk sampai ke bawah. Jadi untuk analisa ini boleh digunakan dalam masa 1 minggu lah untuk seminggu terus
Jadi saya rasa itu saja daripada saya, analisa daripada saya. Anda nak percaya ke, tak percaya ke, nak follow ke, tak follow, itu risiko anda tanggung masing-masing. Okey, kalau terciduk tu maafkan saya lah. Bukannya saya terror sangat pun. Saya tak power pun. Jadi saya pun hanya membuat analisa berdasarkan apa yang saya faham, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Begitulah. Hanya pendapat saya saja. Kalau tak betul tu, itu kelemahan saya sebagai seorang manusia lah. Bukannya saya power pun. Saya tak pernah pun katakan saya power dalam forex ini. Tak pernah saya kata saya memang power in the world pun. Saya hanyalah trader biasa-biasa sahaja. Okey, jadi saya rasa sampai di sini dulu. Analisa daripada saya, CJJFX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.